Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan dan share ramai-ramai. Kita dalam musim shadow ban di bawah pentadbiran ini, dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Baik, ada dua isu berkaitan dengan sesi keluar sekejap, ya, melibatkan Khairi Jamaluddin, Syahril Hamdan dan juga Tun Mahathir yang telah saya ulas semalam. Jadi jika anda scroll ke bawah, anda boleh dengar ulasan saya yang mungkin pahit, mungkin tajam, tetapi perlu, ya. Bukan hanya terhadap kumpulan keluar sekejap, tetapi juga kepada mereka yang berada di sekeliling Tun Mahathir. Baik, untuk live ini dan live seterusnya, saya ada dua isu saya nak sentuh. Dan isu ini berkait dengan sesi keluar sekejap. Satu daripadanya adalah satu soalan yang telah diajukan kepada Tun, dan satu lagi adalah komen Anthony Locke berhubung dengan seperkara yang dinyatakan oleh Tun. Babak Anthony Locke ni saya akan asingkan dalam live seterusnya. Lewat malam ini, jadi mereka yang tidur lewat 1 lebih ke apa, boleh tonton lah. Okay, so share ramai-ramai. Baik, di dalam sesi keluar sekejap, antara perkara yang menunjukkan tahap kebijaksanaan yang tidak sampai ke tahap yang sepatutnya di kalangan pengacara keluar sekejap ni melibatkan Tun, ialah satu soalan yang diajukan yang pada hemat saya cacat, iaitu berkenaan adakah Tun berhasrat nak bagi Anwar jadi PM. Dan dalam persoalannya, Khairi juga ada komen bertanya kepada Tun, jadi benarkah Tun berhasrat, ataupun jadi Tun memang hasrat lah nak bagi Anwar jadi PM. Okey. Dan kemudian Syahril pun ada menyentuh berhubung dengan janji 2 tahun. Alright. So bagi satu program yang menampilkan diri sebagai bijaksana and bla bla bla, I think that was a very disappointing question, dan saya tak faham mengapa pengacara tidak faham isu asas yang sebenarnya boleh menjelaskan mengapa Anwar tidak mungkin menjadi PM sekalipun Tun melepaskan jawatan selepas 2 tahun. Ya. Ya. Sebenarnya Tun letak jawatan selepas 22 bulan, jadi 2 tahun is 24 bulan. So mereka dan cara soalan itu diajukan pada asasnya adalah salah menunjukkan mereka sama ada tidak ada pemahaman ataupun mereka terjerumus dalam retorik-retorik yang tidak masuk akal, yang dilambung-lambung, ya. So Tun kena jawab ikut standard mereka lah. Now, saya nak jelaskan, bukan tempat Tun nak bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Tidak ada sesiapa yang boleh bagi orang lain jadi Perdana Menteri, melainkan ahli-ahli Dewan Rakyat dengan perkenan yang di-Pertuan Agong. Maksudnya di sini, kita lupakanlah kas Sheraton, kita lupakan segalanya. Apabila Tun, atau jika Tun berhasrat untuk beri laluan, istilah yang betul ialah beri laluan agar Anwar boleh cuba nasib jadi Perdana Menteri, maka Tun perlu letak jawatan. Bila Tun letak jawatan, kabinet automatiknya hilang kuasa. Dan untuk Anwar jadi Perdana Menteri seterusnya, Anwar perlu tunjukkan bukti bahawa beliau ada sokongan majoriti. Okay. So tanpa masuk mengapa langkah Sheraton berlaku, mengapa ianya tidak berlaku, siapa dalang dia, tanpa masuk semua itu, apabila Tun letak jawatan selepas 22 bulan, ya. So Anwar, bukan Anwar, otai-otai Anwar kata, oh ada perjanjian 2 tahun, itu saya akan sentuh kemudian. Oh ada perjanjian 2 tahun lah, Tun janji 2 tahun, itu palsu lah. Tetapi Tun bukan letak jawatan 24 bulan, selepas 24 bulan, genap 2 tahun. Malah dia letak jawatan sebelum 24 bulan, iaitu 1 tahun 10 bulan. So sepatutnya otai-otai Anwar happy.
Anwar happy. Tapi pada ketika itu Anwar tak happy. Lepas Tun letak jawatan, Anwar dengan Lim Guan Eng pergi ke rumah Tun, jumpa Tun, minta penjelasan. Akhirnya bila Tun beri penjelasan, mereka keluar dan berkata mereka dah dengar dan mereka faham apa yang Tun lakukan. Tetapi mengapa pergi jumpa minta penjelasan, sedangkan otai-otai Anwar dan Anwar sentiasa beria-ia hendak ambil alih. Dan untuk ambil alih, itulah yang Tun patut lakukan, iaitu letak jawatan. Dan kabinet akan hilang kuasa. So why were they so concerned, macam tidak setuju Tun letak jawatan sehingga minta penjelasan? Pada ketika itu, Tun letak jawatan, seterusnya Anwar perlu buktikan majoriti kepada Yang di-Pertuan Agong. So itu peluang keemasan Anwar untuk tunjukkan bahawa dia ada bukti majoriti. Itu peluang keemasan Anwar untuk buktikan bahawa sidang media dia kononnya dia ada sokongan majoriti itu sahih. Itu adalah peluang keemasan Anwar untuk membuktikan kepada Agong bahawa apabila dia mendakwa dulu dia ada majoriti dan beria-ia hendak jumpa Agong, dia ada sokongan majoriti. Dan sekiranya Anwar ada sokongan majoriti pada ketika itu, Anwar akan jadi Perdana Menteri. Tetapi adakah Anwar jadi Perdana Menteri? Tidak. Siapa yang jadi Perdana Menteri? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Di situ sudah buktikan bahawa Anwar tidak ada sokongan majoriti. Untuk mendapatkan sokongan majoriti itu, Anwar berharap kepada UMNO, Zahid dan sebagainya. Tetapi dia tidak dapat sokongan majoriti itu. So, retorik kononnya, dia blaming Tun. Tun letak jawatan. Mengapa Tun letak jawatan? Sebenarnya mereka mengaburi minda anda, pemikiran anda. Sebenarnya kalau Anwar nak ambil alih, Tun kena letak jawatan. Tetapi pada masa dia letak jawatan, nampaknya mereka tidak puas hati. Kemudian mereka pergi jumpa Tun. Saya ulang, jumpa Tun dan keluar dan berkata mereka faham mengapa Tun letak jawatan. Tetapi kenapa tak puas hati? Kalau benar yang dilaung-laungkan oleh Anwar dan otai-otai dia bahawa mereka nak ambil alih lepas 2 tahun, Tun kena letak jawatan juga. The same procedure has to take place. Maknanya itu hanya retorik semata-mata. Hakikatnya Anwar tidak ada sokongan majoriti, maka dia tidak mungkin jadi Perdana Menteri. Dan saya ulang, bukan tempat Tun untuk jadikan Anwar Perdana Menteri. Tun hanya boleh beri laluan untuk Anwar mencuba jadi Perdana Menteri. Di dalam perjanjian di antara pihak-pihak berkaitan dalam Pakatan Harapan, tidak ada tertulis di sana, dan saya pernah terbitkannya dengan bantuan seorang yang telah memberikan salinan perjanjian itu. Tidak ada mana-mana, dan ianya bukan perjanjian yang binding, by the way. It is just a understanding, persefahaman. Tidak ada tertulis bahawa Tun akan beri jawatan Perdana Menteri kepada Anwar. Sebab dia tak boleh. Kalau ada tertulis itu, maknanya perjanjian tu bodoh lah. Dan kepada Syaril, tidak ada mana-mana tertulis 2 tahun. Itu dah dibuktikan. Sebaliknya, ada tertulis di sana bahawa Anwar sementara menunggu akan memainkan peranan di dalam kabinet Tun. Itu tidak berlaku. So, the narrative, the soalan yang ditanya, Tun bagi the gist of the question, Tun bagi kepada Anwar menunjukkan tahap kematangan soalan yang ditanya. Jadi Tun jawab ikut tahap itu. Saya memang nak bagi, so jawab ikut tahap tu. Kalau Tun perbetulkan mereka, ianya akan memalukan mereka. Sebenarnya ianya hanya memberi laluan. So itu saya nak jelaskan lah. Dan seperkara lagi, daripada menjelaskan kepada rakyat bahawa Anwar tidak ada majoriti, mereka alihkan perhatian rakyat dan berkata, oh, langkah Sheraton Tun khianati Pakatan Harapan. Tun tak khianati Pakatan Harapan. Apabila Pakatan Harapan hilang majoriti, dan ia berlaku apabila Bersatu keluar. Menurut Perlembagaan Persekutuan, apabila hilang majoriti, kita tak payah nak fikir dulu nak dapatkan majoriti baru ke apa. Perdana Menteri wajib letak jawatan.
atau mengusulkan pembubaran parlimen. Ia tertulis dengan jelas di dalam perlembagaan. Tetapi barangkali mereka hendak alihkan perhatian daripada hakikat bahawa Anwar tidak ada majoriti. Jadi mereka timbulkan soalan, mengapa Tun letak jawatan? Ya? Dan ini berbalik kepada soal saya. Kalau Anwar nak jadi Perdana Menteri pada ketika itu, dia patut gembira Tun letak jawatan, kerana sebelum dia boleh ambil alih, Tun kena letak jawatan. Jadi mengapa mereka tanya soalan itu? Why did Tun lepas jawatan? Seolah-olah tak setuju Tun letak jawatan. Ini menunjukkan, nombor satu, Anwar tidak ada majoriti. Sebab akhirnya siapa jadi PM? Muhyiddin jadi PM. Dan yang lebih penting, nombor dua, ini menunjukkan bahawa mereka alih perhatian daripada isu Anwar tidak ada majoriti dengan bertanya, why Tun letak jawatan? Memang kena letak jawatan. Dalam perlembagaan tertulis dengan jelas, bila tidak ada majoriti, Tun perlu letak jawatan. So, the narrative, the way the question was presented, kalau orang lain tanya, tak apa. Tapi kalau dalam satu rancangan yang menonjolkan diri sebagai bijaksana dan sebagainya, I would expect you to correct the narrative. Saya akan mengharapkan program yang ada tahap kebijaksanaan yang tinggi boleh cam benda ni, bahawa sebenarnya peletakan jawatan Tun tidak kira apa sebabnya telah membuktikan satu perkara, bahawa pada ketika itu Anwar tidak mungkin jadi Perdana Menteri. Ya. Dan jangan lupa, selepas Tun letak jawatan, Anwar dan Guan Eng keluar dari rumah Tun dan berpuas hati dengan penjelasan Tun. So, I think there is a failure to highlight that. Kalau dia highlight benda ni, maka program itu memang luar biasa hebat. Tapi dia fail to highlight it dan menggunakan naratif salah. Adakah Tun benar-benar berhasrat nak bagi Anwar jadi Perdana Menteri? Maknanya tak faham perlembagaan lah. So itu komen saya. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.